أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا. Yang dihormati Tuan Imam di Jawatan Kuasa Surau, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya marilah kita sama-sama mengatur rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi Allah berikan kita panjang umur dan dalam sentiasa melakukan ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, juga syukur kita masuk di dalam separuh daripada bulan Sya'ban yang kita panggil malam tadi malam nisfu Sya'ban. Dan juga disebutkan juga beberapa kelebihan di dalam kelebihan malam nisfu Sya'ban ini. Antaranya dalam riwayat Imam Ibnu Hibban dengan Ibnu Majah, iaitu Allah mengampunkan pada malam nisfu Sya'ban. Dan juga di dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah menyebutkan juga disunatkan berpuasa, dan kiraan puasa tersebut bukan puasa sunat nisfu Sya'ban, bukan macam puasa sunat Arafah ataupun puasa sunat tertentu. Tetapi Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan sunat puasa pada hari nisfu Sya'ban ini yang diambil daripada kaedah puasa hari putih 13, 14 dan 15 hari setiap bulan yang dipanggil bulan-bulan hijrah. Bukan puasa khas pada bulan nisfu Sya'ban lah. Dan itu semua antara kelebihan-kelebihan yang Allah berikan. Dia juga antara disebutkan mukaddimah kita ataupun salah satu kita punya tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada hamba dia untuk kita dapat mengambil keistimewaan sebelum kita masuk bulan Ramadan yang tak lama lagi. Mudah-mudahan Allah berikan kita kesempatan dan kesihatan untuk masuk di dalam bulan Ramadan dan seterusnya mendapat redha Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Pada pagi ini insya-Allah kita akan sambung pada perkongsian kita, iaitu hadis yang ke-17 daripada kitab hadis berkenaan dengan peristiwa akhir zaman yang berlaku, yang berkisar juga kepada semua manusia, yang disebutkan pada hadis yang ke-17. Kita baca mafhumnya sahaja. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan tiba suatu zaman tidak ada seorang juga pun kecuali ia terlibat dalam memakan harta riba. Kalau ia tidak memakan secara langsung, ia akan terkena juga debu-debunya. Ini hadis yang ke-17 berkenaan dengan peristiwa akhir zaman. Berlaku tak orang makan riba? Confirm banyak berlaku. Riba ni kalau dari sudut praktikalnya, dari apa yang kita buat dan apa yang kita senang sebut lah, iaitu ketika mana perubahan dari sudut jual beli ataupun pemberian ataupun pertukaran barang dengan barang, ketika mana menyebabkan akhirnya ataupun di tengah-tengahnya berlaku lebihan, ataupun dengan syarat-syarat tertentu menyebabkan keadaan yang menjadikan barang ataupun nilaian tersebut akan bertukar kurang ataupun lebih, ataupun dengan kaedah menukar barang yang sama tetapi dilebihkan barang yang ditukar tersebut. Macam mana? Contohnya, aku beli air mineral yang sama. Kita nak tukar dengan air mineral yang sama, tapi orang yang tukar tu lebihkan satu, itu riba. Kalau tukar barang dengan nilaian barang yang lain selain daripada benda yang aku pegang ni, contoh dengan nilaian barang yang aku beli dan aku lebihkan dengan apa yang sepatutnya, contoh barang lain dengan barang yang lain, itu boleh, tak jadi riba. Tapi kalau barang yang sama dengan tukar barang yang sama, nilaian, had ukur, kayu ukurnya dengan kaedah benda yang sama, itu riba.
Dengan kata lain, dalam kaedah mazhab Syafi'i, apabila berlaku bayaran yang mungkin kita niatkan dengan sesuatu akad dan juga berakhir dengan berlaku perubahan nilaian, iaitu harga, sama jugalah dalam mazhab Syafi'i. Contohnya kita beli air ni, kalau bayangkanlah ini mesin basuh lah. Contohnya aku beli mesin basuh, aku beli dengan kod memot. Contoh kod memot lah, senang lah. Tapi sekarang kod memot ada ke tak? Seng-heng lah. Seng-heng ke apa benda lah. Sekarang bukan kod memot, seng je, macam-macam benda boleh beli ansuran. Istilahnya ansuran lah. Aku beli dengan harga 5,000 contoh. Sekarang ni kalau beli mesin basuh 500 paling murah lah. Itu pun spin yang gedek-gedek. Kalau yang mahal sikit yang boleh sampai kering, siap ada dryer lah istilahnya. Aku beli dengan harga 5,000 kalau cash, tapi kalau beli insurans 2 bulan ataupun 24 bulan, maka akan naik harganya dengan bayaran khas pada setiap bulan yang aku bayar. Selepas 24 bulan jadi harga bukan 5,000 dah. Kadang-kadang 8,000, 10,000 ada. Tak percaya cuba cek lah. Kita beli handphone, yang paling teruk harga handphone lah. Beli harga 500, tapi bayar dalam tempoh 12 bulan, jadi ni jauh, jadi tahu berapa? 1,200. Lebih daripada separuh dia punya tekan lah. 2 kali lipat lah. Tentu lah. Maka kalau dalam kaedah mazhab Syafi'i kita bayar ansuran dan akhir bayaran tersebut kita tengok nilaiannya lebih daripada harga asal, maka tu riba. Jadi keadaan ini dinisbahkan kepada jual beli yang asalnya harus. Tetapi ketika mana berlaku nilaian yang tertentu, pada waktu tertentu itu akan berakhir dengan nilaian yang bertukar dari asal. Maka itu riba dalam kaedah mazhab Syafi'i. Tapi dalam kaedah mazhab Hambali, dalam kitab Al-Mughni, kitab Imam Ibn Qudamah menyatakan bahawa kita beli barang, tapi kita setuju dengan harga akhir pada apa yang ditetapkan pada kita, dapat resit kan. Biasa orang beli sekarang mana ada tak ada resit? Biasanya ada. Kecuali dia punya cashiernya, mesinnya rosak. Contohlah. Maka tak keluar resit. Walaupun beli cash ke tak cash ke, biasa ada resit. Biasanya lah. Tol pun ada resit kadang-kadang lah. Jadi benda perkara yang disebutkan dalam kitab Al-Mughni, Imam Ibn Qudamah yang bermadhab Hambali mengatakan hukumnya jika seseorang yang menjual beli al-bai'u ala syurutihim, bersetuju ke atas syarat yang telah diberikan kepada orang yang memberi hutang, iaitu orang yang jual lah. Dan kita setuju untuk memberi handphone ini dengan 12 bulan akadnya, bayaran bulanan telah ditetapkan harga 500. Dia tak bagi tahu pun sebenarnya harga 1,200 kita dah bayar lepas 12 bulan. Tapi kita kira sendiri, maka kita setuju. Maka di situ hukum dalam kaedah persetujuan yang bersama dengan syaratnya, kita dikira sah. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i tak boleh, dikira juga riba. Jadi tak perkara yang kita sebut dalam hadis tadi, ya betul lah. Tak dapat riba betul-betul, debu-debunya menjadi lah. Macam tu lah. Khilaf para ulama mengatakan kita beli insurans dari sudut melebihkan pada had dengan ketika mana ada bayaran yang dibayar secara ansuran, maka dalam kaedah khilaf mazhab mengatakan itu adalah riba. Dan khilaf ulama mengatakan tak riba, tapi perbincangan ulama tetap ada menyebutkan dia dikategorikan dengan riba. Maknanya debu-debu tu ada tak? Ya ada. Macam tu lah. Hadis sabdaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini jelas ketika mana berlaku di hadapan mata kita pada hari ini, iaitu ketika mana yang disebut dengan kaedah jual beli muamalah yang terpaksa kita ikut. Sehingga kan Imam Ibn Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni menyebutkan jika ada inisiatif ketika mana kaedah jual beli yang tidak ada insurans, yang tidak ada insurans yang menyebabkan jual belinya berubah pada akhir harganya, maka di situ jika ada, maka berpindahlah pada sistem kewangan yang terbaru itu.
sampai ke tahap itulah. Jadi inilah yang berlaku dalam kaedah ketika mana jual beli kita boleh jadi terikat dengan sistem-sistem yang tak boleh kita nak elak. Dan sistem-sistem ini antara yang menyebabkan kita kadang-kadang ada istilah mazhab ataupun dalam kaedah mazhab yang membolehkan keadaan itu menjadi khilaf yang dibolehkan. Tetapi ada juga yang menjadi khilaf ketika mana dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i tidak membenarkan sedemikian dalam sudut ketika mana dia boleh menyebabkan sebabnya adalah menzalimi orang yang membeli. Itulah dalam kaedah. Hadis yang ke-18 iaitu daripada Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahawasanya ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada sebahagian dari umatku yang akan meminum khamar dan mereka menamanya dengan nama yang lain. Jadi betul lah. Berlaku tak apa yang kita baru baca separuh hadis ni. Zaman ni akan muncul ketika mana nama arak, air mabuk, istilahnya air mabuk lah. Dikira arak ni dikira illah. Sebab mabuknya tu samalah, semuanya mabuk, dikira arak. Kullu muskirin khamrun. Semua yang memabukkan dia dikira arak. Walaupun makan ke, walaupun minum ke, arak lah. Tapi tak adalah kita sebut dadah tu arak lah. Dadah tu dadah. Dan Nabi kata apa? Ketika mana mereka menamakannya dengan nama yang lain. Ya betul lah. Arak sekarang ni bukan nama arak. Bukan nama yang kita sebut dengan nama khamar, tak ada. Tapi namanya apa? Carlsberg, Grünstak, wine, toddy, tudek, todak pula. Bukan todak, betul. Tuak. Apa lagi? Ketum. Ketum tu memang daun lah. Apa lagi? Banyak lah nama. Jadi semua ni memang berlaku lah. Nabi dah bagi tahu, Nabi dah bagi hint dah. Nabi nampak lah. Nabi ni Allah bagi kelebihan. Nabi ni Allah cipta sebagai manusia biasa, tapi diberi kelebihan iaitu mukjizat yang diturunkan oleh Allah, yang dipandu. In huwa illa wahyun yuha. Allah akan sentiasa turunkan wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak membezakan dia ni manusia biasa dengan manusia yang luar biasa, iaitu utusan Allah Subhanahu wa taala. Ya memang betul lah zaman sekarang ni budak-budak sekolah tu jadi advance lah. Aku pernah tanya budak-budak AADK. AADK ni budak-budak sekolah yang kena tangkap masuk sebab dia dikesan hisap dadah. Dia punya ketagih dadah. Dia kata bila dia tak dapat dadah, dia akan cari cara lain supaya hilang ketagih. Dia dapat macam sama tapi tak macam sebiji dadah lah. Dia buat macam mana? Jangan kita buat lah. Dia buat air Coca-Cola tu. Air Coca-Cola paling kuat lah tu. Pepsi tak kuat sangat, Coca-Cola. Tahu tak Coca-Cola? Kalau tak tahu, bukan orang Meru lah. Coca-Cola dia campur dengan apa tahu? Dengan ubat batuk. Ubat tu sekarang ubat batuk, ditulis kat situ bahan kawalan. Ubat di bawah kawalan kerajaan. Dia tak bagi sembarangan. Kenapa? Budak-budak sekarang advance sangat tau. Coca-Cola tu dia campur dengan ubat batuk. Makin banyak ubat batuk tu makin power tu. Memang betul ubat batuk kan dia dadah. Nak campur lagi power lagi, dia campur dengan Panadol 20 biji. Aku pun tak tahu jadi macam mana Panadol tu. Panadol kalau makan 2 biji pun kadang-kadang Arif. Arif ni jauh kata ngantuk lah. Ini dia campur 20 biji, memang betul power lah. Nak campur lagi pure betul, macam air special lah. Kalau kita ke hotel tu, air strawberry shake. Dia campur apa tahu tak? Ubat nyamuk. Kurang ajar betul. Ubat nyamuk tu tak, ubat nyamuk bukan ubat nyamuk elektrik tu. Kalau ubat elektrik mati lah. Ubat nyamuk yang lengkor tu. Tahu yang melengkor, yang keluar asap tu? Dia campur. Satu batang pun jadilah. Tapi kalau dapat ubat nyamuk tu dapatlah. Sebab sekarang pun ubat nyamuk tu susah nak dapat kedai. Kadang-kadang jumpa, kadang-kadang tak jumpa tu. Itu yang terakhir tu. Paling pure sedap tu.
Siapa yang makan minum air Coca-Cola tu, dia memang macam jadi Superman betul lah. Dia punya bayangan nak dapat dia punya khayal macam makan ada. Sebab orang minum arak ni tujuannya apa? Kebanyakannya juga yang dijawab oleh orang yang suka minum arak ni nak hilangkan dia punya stres. Itu je sebenarnya. Sebab itu Nabi dia menyampaikan dakwah ketika mana bab arak je lebih kurang 6 kali Nabi arah. Nabi tak kata confirm semua kena tak boleh minum. Permulaannya Allah turunkan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Qul fihima ismun kabirun. Apabila ditanya berkenaan dengan arak dan judi. Ni yang ketagih-ketagih arak ni biasanya main judi. Katakanlah dia sebenarnya adalah banyak kemudaratannya, iaitu ismin. Ismun ni benda yang banyak mudarat lah. Benda banyak tak elok lah. Wa manafi'u linnas, dan dia boleh memberi manfaat juga pada manusia. Memang betul lah. Benda-benda alkohol ataupun dadah ni dia ada manfaat buat bagi kita hilang rasa sakit waktu tengah operate. Dia panggil morfin lah. Orang kalau operate yang besar-besar, major dia panggil, potong sini yang kena operate cancer, semuanya pakai morfin tu. Supaya apa? Tak nak rasa kita sakit waktu lepas operate tu. Mana tak sakitnya operate kat dalam. Kita nampak cantik je lepas dah jahit kan. Tapi dia punya sakitnya hanya orang yang tahu je. Jadi itu ada kelebihan. Wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tetapi mudarat ataupun kesan buruknya lebih banyak daripada manfaatnya. Allah bagi tahu sikit-sikit dan Nabi ajar pada sahabat-sahabat. Ada sahabat-sahabat yang kaki minum ramai. Sebab masa nak bertukar dari convert daripada perangai orang kafir nak pergi Islam tu. Dan sehinggalah ayat lagi yang diturun, la taqrabus solah wa antum sukara. Kalau kamu nak sembahyang, jangan kamu mabuk waktu nak sembahyang. Masa tu boleh lagi minum arak. Allah tegur lagi sikit-sikit. Sebab kadang-kadang sahabat-sahabat waktu sebelum nak pergi sembahyang, dia pergi minum dulu. Sebab waktu lunch hour. Lunch hour kan pun satu. Dah makan semua, minta maaf sebut lah. Biasa yang paling sedap ngerokok bila lepas makan kan. Contoh. Maknanya dia minum lepas makan. Itu dia punya biasa macam tu. Mabuk waktu dalam sembahyang zuhur, maka Allah tegur. Lalu sahabat dia minum hanya waktu yang solat panjang-panjang aja. Lepas subuh dia minum, dengan lepas isyak minum juga. Dan akhirnya Allah terus, innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Banyak peringkat tu kalau nak cerita panjang tak habis lah. Akhirnya sahabat-sahabat diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam perantara wahyu supaya fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Maka hindarilah perbuatan itu, mudah-mudahan kamu di dalam orang-orang yang berjaya. Jadi bila dah ketagih benda apa-apa lah, tak kira arak ke, dah kira apa ke, memang susah nak tinggal tu. Lagi-lagi benda-benda kotor. Sebab itu kadang-kadang kita tak minum, orang dah ajarkan kita. Ada juga budak-budak zaman sekarang ni, na'uzubillah, kadang rokoknya dia letak ganja pun ada. Aku pernah jumpa. Dan ada pernah jenis yang diletak dalam makanan, dia nak bagi prank. Prank ni pun satu hal juga ni. Dalam hukum, kaedah hukum fatwa, prank ni hukumnya haram. Tahu prank? Aku pun tak tahu. Tapi biasanya panggilan orang Melayu kita dajalkan orang lah. Kita nak kenakan orang, dia panggil prank. Prank ni istilah orang putih. Nak kenakan orang, tak kira lah waktu bila-bila. Jadi ada satu hamba Allah ni, orang Meru lah. Mana aku cerita orang Meru ni. Tapi kau tak cerita kat mana dia duduk lah. Budak muda lagi. Dia kerja kilang. Kawannya bagi makan biskut je. Lepas makan biskut dia tak tahu, tak jumpa rumah. Dia tak tahu jalan nak balik rumah. Sampai rumah dia tak jumpa dia kata. Lepas tu, ni nak cerita habis ujung cerita. Panjang pula cerita nanti. Bila dah habis, benda tu, dia punya
apa panggil, lalok dia tu, pening mabuk dia tu, dia dah hilang sikit, baru dia ingat rumah dia kat mana, padahal dah kahwin tu. Lepas tu dia teringat kawan dia tu yang suka dajal orang. Rupanya dia tanya kawan dia kata, aku letak ganja, aku nak saja, kau rasa, kau tak pernah rasa. Cuba bayang ganja dia letak dalam biskut. Aku tak terfikir yang dia letak dalam biskut. Alhamdulillah. Maknanya khamar ini ada di mana-mana. Sekarang ni orang boleh beli di hujung jari. Nak diceritakan senangnya dapat arak ni, sama lah dadah ke, ganja ke, tak kira. Sebab itu, dalam kaedahnya, ketika mana waktu yang ada pada zaman yang disebut oleh Nabi SAW ini, nama arak tu tak bukan nama arak lah. Nama lain memang betul lah. Nama tu tukar zaman sekarang. Itulah juga antara tanda-tanda yang disebutkan akhir zaman. Zaman Nabi tak ada. Zaman Nabi dadah lah. Ataupun arak-arak lah. Mereka meminum sambil dialunkan dengan bunyian muzik dan suara-suara artis. Kalau kita dalam tempat ni kita panggil dulunya kabaret lah. Sekarang ni kelab malam. Dia tulis dalam tulisan Piramdi dulu kalbun malam. Kelab malam. Akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi dengan gempa dan Allah akan merubah mereka menjadi kera atau babi. Ini dalam hadis riwayat Ibnu Majah, hadis sahih. Ini kalau betul-betul Allah nak tukar, Allah akan tukarlah. Pada akhirnya ketika mana orang yang dosanya yang tak dimintakan ampun, pada ketika mana si mati tersebut, waktu dia hidup dia, Allah tukar masa bila? Waktu mati. Dan ini berlaku pada banyak kisah-kisah yang ada di sini, bukan hanya di luar negara, dekat sini pun ada. Allah tukar bukan waktu hidup, tapi Allah tukar waktu mati. Sama ada muka hampir-hampir macam beruk ataupun macam babi. Banyaklah cerita, kalau nak tarik boleh cari pacik Google lah. Jadi ini antara dia punya kaedah ketika mana disebutkan tanda-tanda yang disebut dalam hadis pada hari ini berkenaan dengan orang yang meminum khamar ini, yang telah ditukar namanya bukan nama air mabuk, bukan nama khamar, dengan nama yang dikira sebagai air yang klasik ataupun eksekutif ataupun apa-apalah. Ia macam samalah. Kalau kita tengok baju batik, contoh. Baju batik tapi dia tak tunjuk baju batik itu sebenarnya dibuat daripada apa. Pernah jumpa tak? Mungkin adalah antara kita pernah jumpa. Baju batik, buat batu batik betul, tapi dibuat daripada sutera. Ramai orang beli. Ramai. Sutera tapi dia tak letak ujungnya. Sutera pula. Batik tapi dia letak ujungnya, sutera dia tak letak tunjuk. Tapi harganya mahal lah. Tapi ada tak orang beli? Dia ramai. Orang lelaki, batik untuk lelaki lah. Pakaian batik lelaki. Dan na'udzubillah, mudah-mudahan kita minta jauh lah benda-benda macam ni. Sebab Nabi kata siapa yang dah pakai sutera, lelaki lah. Ataupun emas dekat dunia, dan Allah tak ampunkan dia, maknanya dia tak sempat minta ampun, Allah tak ampunkan. Maka dekat syurga nanti, Allah tarik nikmat ketika mana orang boleh pakai sutera, orang boleh pakai emas, dan juga orang yang minum arak. Ketika mana tak diampunkan, Allah cabut perasaan rasa nak minum air sungai yang dipanggil sungai khamar, sungai arak yang paling dipanggil sedap dalam dunia, iaitu dalam syurga sungai arak itu. Maka orang tersebut Allah cabut keinginan nak minum tu. Rugi ya. Kita boleh minum, kita orang kampung je, tak kaya mana pun. Tapi kita boleh guna macam-macam kelengkapan dalam syurga tu. Untung kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita minta jauh daripada yang disebutkan dalam hadis tersebut. Jadi cukup setakat ini saja. Aku minta maaf tak boleh lama, ada urusan khusus lagi selepas ni. Jadi mudah-mudahan kita mengambil manfaat dari sudut ketika mana kesimpulan dua hadis. Yang pertama riba. Riba ni kena hati-hatilah. Kalau kita akad jual beli, hatta kita tak beli dengan bank pun, hatta kita tak beli dengan siapa-siapa pun, kita jual beli sendiri dari sudut membayar kutu. Kutu tahu kutu? Kutu pun sama. Kalau kita ada syarat tambahan, kalau kau bayar lambat kau kena naikkan harga. Kutu pun jadi haram tu. Walaupun kutu sekarang diharamkan. Tahu kan, government haramkan kutu. Kalau nak main pandai-pandai lah. Orang dulu kan main kutu. Aku kecil-kecil main kutu. Jadi tak boleh nak buat apa lah. Sebab kes banyak waktu main kutu ni menipu. Jadi riba. Apa? Sebab bila diletak syarat kutu ni kau lambat bayar, kau kena tambah.
Jadi haram lah riba tu. Tapi riba sendiri lah. Dia bukan riba bank. Wallahu ta'ala a'lam. Hadza billahi taufiq. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma layyin qulubana kama layyanta li Daud al-habib bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menyambut bulan Ramadan al-Mubarak insyaallah.